Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Okey, live Facebook sudah start mula. Boleh dengar tak sebenarnya ni? Live. InsyaAllah kita akan mula dalam masa 3 minit lagi. Okey, so siapa yang dah datang boleh komen hai ataupun selamat pagi. Kalau yang dah komen komen dengar. Kalau komen apa-apa yang nak komen, komen. Okey, siapa yang nak dapat hadiah lucky draw, anda kena pastikan dah scan QR code. Lepas ni pun saya akan share dekat Facebook, dekat slide sebenarnya nanti tentang hadiah yang akan diberikan nanti. Okey. Waalaikumsalam Haji Jasni. Boleh dengar Haji? Okey. Alhamdulillah. Brunei apa khabar? Bagus. Dengarnya dah apa nama? Dah mula surut. Jangkitan virus. Okey, kita akan mula sebentar lagi seminar saya. Dan insyaAllah inilah seminar kali pertama saya buat live di Facebook. Dan kalau dapat sambutan diteruskan lagi insyaAllah. Okey. Dan pagi ini saya akan bagi topik yang simple, yang mudah. Dan di akhir nanti untuk seminar hari ini istimewanya adalah pertama sekali ada beberapa offer yang hanya dibuat ketika live Facebook ini. Maksudnya bila habis live Facebook nanti siapa yang tak buat dia lepas lah, macam tu. Okay, baik. So kita mulakan sekarang dah 10.30 pagi. Baik. Jadi hari ini saya nak kongsi tentang emas sebagai simpanan alternatif, okay, untuk abad yang sekarang ni, untuk tahun 2020. Dan ramai orang walaupun dah 10 tahun dalam dunia emas, okay, masih ramai lagi yang kurang faham apa fungsi simpanan emas dalam diri mereka. Okay, mereka cuma tahu tentang simpanan alternatif bercirikan wang kertas seperti ASB, mutual fund dan sebagainya, tapi mereka miss out tentang emas. Mereka cuma anggap, kebanyakan orang cuma anggap emas ni sebagai barang perhiasan dan pelaburan. Maksudnya bila beli mesti jual. Okey, ramai yang terlepas pandang emas ni sebagai aset simpanan dan kita boleh cairkan dalam bentuk tunai dengan sangat mudah, tak seperti mana aset-aset lain. Okey, dan ramai juga yang anggap emas ni dia bukan aset. Emas ni bukan aset. Ramai orang tersilap pandang yang emas ni ibarat kata orang apa nama? Uh,
seolah-olah sepertinya barang-barang handphone begitu. Okey. Padahal emas adalah aset yang paling murah yang mereka boleh dapat. Okey, cuma dengan RM100 dah boleh start simpan. Okey. So topik hari ini very straightforward. Tujuan simpan emas, apa itu public gold, kaedah beli emas dengan public gold dan kelebihan menjadi dealer public gold. Okey. Baik. Dan hari ini ada offer istimewa. Ada offer, beberapa offer yang saya dah selitkan slide in between tentang apa offer hari ini dan apa yang anda perlu buat. Dan ada lucky draw, ada QR scan code yang anda perlu perlu buat untuk pastikan diri dapat ni lah, dapat ada lucky draw. Baik. Okey, ni tak perlulah, ni dekat dekat rumah sendiri saya pun tak dengar apa yang buat. Yang penting kalau ada salinan buku nota, boleh catat buku nota sekarang lah. Okey, supaya nanti tak terlepas poin-poin penting yang saya sebut tadi. Okey, kalau ada soalan anda boleh terus letak dekat ruang komen. Nanti saya akan refer dekat ruang komen apa soalan yang anda nak tanya. Baik. Okay, Waalaikumsalam Tuan Cuku Hashim. Waalaikumsalam Fadli Haji Abidin. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Rizwan. Baik. Okay, scan QR okay, scan QR code ini untuk pastikan anda berpeluang menang cabutan bertuah. Okay, ambil handphone. Kalau ada QR code, scan guna handphone. So dia akan automatic link ke apps untuk pencabutan bertuah hujung seminar nanti lah. Okay. Baik. So saya nak tengok semua dah scan QR code ni. Kalau dah scan, komen dah. Okay. Kalau dah scan, komen dah. Nanti bila hujung masa cabutan bertuah, lupa scan QR code. Okay, pastikan anda buka QR code, scan ni. Okay, maksudnya anda dah register untuk cabutan bertuah nanti. Baik. So latar belakang saya, nama saya Hafizul Hakim, boleh panggil Hafizul. Okay, berusia 36 tahun. Lahir 20 Disember 83 dan saya merupakan penulis website hafizulhakim.com. Dah lebih kurang 10 tahun website ni. Dalamnya ada beratus-ratus artikel tentang emas, simpanan emas, cara nak beli rumah, cara nak kumpul duit, cara nak selesaikan hutang pantas dan sebagainya. Bukan hanya emas semata-mata. Okay. Baik, saya merupakan penulis buku Travelog Emas. Sekarang dah 10,000 buah tercetak dan dijual. Anda boleh dapatkan di MPH ataupun Popular ataupun terus melalui saya lah. Dan saya merupakan triple star master dealer yang termuda di Malaysia. Setakat ini empire saya lebih kurang 15,000 orang pembeli public gold, yang mana keseluruhannya customer public gold sekarang berjumlah lebih kurang 216,000 lebih kurang lah. Okay. Baik. Dan saya mula jadi dealer public gold sejak 10 Januari 2010. So ini dah tahun yang ke-10 berkecimpung dengan emas lah dan dengan public gold. Di media sosial saya aktif berkongsi tentang ilmu kewangan dan emas, seperti di website, di Telegram saya dan di Facebook. Instagram saya tak pandai sangat nak pakai sebab kurang cakap kalau Instagram ni dia talent tau, dan dia mesti ada rupa. Kita ni handsome yang tak seberapa ni letak dalam Instagram, bila post je terus delete, segan kan. Okay, baik. Latar belakang diri electrical engineering dan sampai ke hari ini saya masih lagi bekerja sebagai seorang engineer. Alright. Baik. Falsafah saya, orang tak akan beli emas selagi mana dia tidak ada ilmu tentangnya. Dia bukan sebab dia ada duit lebih, dia kaya, tak. Kalau dia ada ilmu, walaupun dia cuma ada RM100, dia akan beli setiap bulan ataupun setiap minggu. Dia akan beli emas sebab dia sudah ada ilmu tentangnya. Sebab itu kalau orang yang tak pernah lagi beli emas, cakap betul, saya zero lah tentang ilmu emas. Apa perlu saya buat? Saya akan bagi nota tentang emas, saya akan bagi PDF, saya akan bagi website saya link, baca dulu. Baca, faham dan baru buat keputusan nak beli emas berapa banyak,
berapa banyak nak kumpul, berapa gram nak beli setiap bulan dan sebagainya. Okey. Baik. Ini perjalanan saya dengan Mas. Okey, maksudnya saya nak tunjuk macam mana saya boleh berkecimpung dengan Mas. Okey, bukannya tiba-tiba je pop jadi pelabur Mas, pun tiba-tiba muncul lahir hidup pun jadi dealer public gold. Okey. Ini adalah saya punya perjalanan tentang Mas. Tak apa, Puan Johaidah nanti lepas sebelum akhir nanti di pertengahan saya akan kembalikan slide QR code ataupun pergi ke Telegram saya. Di Telegram saya pun ada QR code. Saya dah letak di Telegram. Okey. Baik. Saya mula tahu tentang Mas tahun 2009. Okey, pada waktu tersebut uh, ceritanya ada sentuh sikit tentang almarhum ayah saya lah. Okay, lepas tahun kerja sebagai engineer, okay, lepas setahun, lepas 12 bulan, satu hari dia tanya saya, berapa banyak saving yang kau dah ada dah? Berapa belas ribu dah ada dah? Terkejut orang tua tanya kan, berapa belas ribu? Okay, setahun bekerja, saving memang agak menyedihkan. Sebab apa? Sebab penyakit kita rasanya sama, dululah. Okay. Di mana masuk gaji, di situlah tempat keluar gaji. Maksudnya tempat tempat saving di situ, tempat datang gaji kat situ, tempat keluar gaji pun di situ. Okey, maksudnya mengalami masalah bocor yang amat teruk lah. Sehingga kan saving pun hidup segan mati tak mahu lah. Okey, baik. Selepas itu ayah saya bagi idea, why not you should start save in gold ke, beli hartanah ke apa. Oh, bila saya buat hartanah, mana nak cari lagi duit nak buat apa modal kan. Okay, 2010 2009. So saya lagi pergi ke option emas, saya google, saya dapat di website Cik Syukur Hashim dan di situ saya mula berkenalan dengan emas. Okay. Dan pada waktu itu satu dinar emas beratnya 4.25 gram harganya cuma RM400. RM400. Hari ni tahu tak berapa harga satu dinar emas? Okay, siapa tahu harga dinar emas hari ini, letak dekat komen tu berapa harga satu dinar emas hari ni. Dulu 2009 saya beli RM400 satu dinar. Hari ni berapa harga satu dinar? RM1,050. RM1,050. Daripada RM400 jadi RM1,050 kan. Okay. Baik. Dan apa yang saya buat hari tu, selepas daripada itu, selepas saya beli dinar emas yang pertama, so saya disiplinkan diri setiap kali masuk gaji saya terus beli satu dinar emas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat setiap bulan. Masa tu masih bujang kan, duduk dengan parent, simpan dalam almari. Macam tu lah. So ujung tu ada bonus, saya beli lagi 5 dinar emas dari bonus tersebut. Dan di penghujung tahunnya saya quite surprise, value total 12 dinar yang saya dapat kumpulkan dalam masa tempoh setahun tu, nilainya lebih kurang hampir dalam 8 ke 10 ribu lebih kurang. Kita sub 5 9 lebih kurang. Okay, baik. So dia jadi ketagih tau. Simpan emas dengan simpan duit dia beza dari segi emosi. Kalau simpan emas, beli simpan. Beli simpan. Okay, tapi kalau kita simpan duit, bila kita simpan duit, oh konon ni kita nak letak somewhere, lebih-lebih lagi online banking, lepas tu Lazada dengan PG Mall dengan apa? Dengan apa lagi? Shopee tiba-tiba dikeluarkan iklan, oh sale 70%, kita pun dah goyang dah. Oh, terus gunakan duit simpanan, transfer. Tapi kalau dengan emas dia berbeza sikit, kita jadi ketagih. Contoh hari ni beli RM100, 0.4 gram contoh kan. Okay. Dan dia kan ada satu penyakit. Kalau orang yang dah mula simpan emas, dia ada satu penyakit. Ini saya lah, saya tak tahu tuan-tuan ada penyakit yang sama atau tak. Bila kita beli emas yang pertama, 1 gram yang pertama ataupun RM100 yang pertama, kita akan tengok harga emas hari-hari selama 30 hari. Betul tak? Siapa mengaku ada penyakit ni, komen saya lah tu. Kan? Baru beli 1 dinar emas, baru beli 1 gram. Hari ni beli, esok tengok harga, lusa tengok harga, sampai ke 30 hari tengok harga. Beli tambah tak juga kan, tapi seronok nak tengok harga kan, contoh. Okay, so dia punya feeling tu nak menyimpan tu kuat.
desire to save your money into gold is very strong, then sampai kita macam beli lagi lah, tambah lagi macam tu. Okay. So di situ dengan emas saya mula dapat menyimpan dengan konsisten, simpanan saya tak bocor, dan saya dapat atur balik, susun atur balik gaya kehidupan saya. Okay. Janganlah ingat bila orang beli emas ni, dia ni terus consider hidup zuhud gila sampai tak makan tak ni tak. Berapa je beli emas segram je, kurang daripada 5% pun daripada gaji, takkanlah terus fikir dia ni oh habislah hidup kau beli emas, tak dapat beli benda lain semua. Relax, sabar, kita ada kiraan kita berapa gram yang kita patut simpan. Okay. Dan inilah buku saya, Travelog Emas, dan bersama pengasas Public Gold Datuk Wira Louis Eng. Ini sewaktu kami berada di Croatia kalau tak silap. Okay, tahun lepas. Okay, di Croatia. Buku ni saya ada dua buah buku yang ditandatangan oleh Encik Cukup Hashim dan Datuk Wira Louis Eng, dan jadi simpanan letak dalam kapsul kaca lah. Okay. Dan buku ini telah dapat anugerah dari grant daripada Perpustakaan Negara Malaysia. Saya quite surprise. Saya tak apply pun. Satu hari di call oleh ada staff Library Malaysia, dia call bagi tahu, tanya buku tuan dapat grant daripada Perpustakaan Malaysia. Lepas ni kami akan hantar surat and so on, dan mereka bagi grant bernilai RM10,000. Okay, sebanyak 500 buah buku distribute ke library seluruh Malaysia. Okay, semua satu library di Malaysia ada buku ni, buku Travelog Emas. Alhamdulillah. Dan ia dijual di MPH dan di Popular. Kalau tak jumpa, boleh terus WhatsApp saya lah, boleh beli terus daripada saya. Beza dia satu je, dia ada tanda tangan penulis yang kacak tu. Okay. Dan walaupun dah hampir setahun lebih buku ni di pasaran, tapi masih lagi top 10 di MPH. Walaupun dia dekat nombor 10, tapi consider top 10 jugalah. Okay, baik. Dan ini pencapaian saya bersama Public Gold. Setiap tahun, disebabkan jumlah orang beli emas ramai, sehingga kan sales memang achieve millions every year, dan saya terpaksa dapat pergi ke percutian yang Public Gold ni buat lah. Okay. Public Gold untuk jadi dealer, dia tak ada sales target tau, tak ada. Dia siapa jadi dealer, dia aktif ke tak, terpulang dengan diri sendiri. Kita yang nak atau tak nak, tu je. Kalau dia buat betul-betul macam saya, dapatlah benda ni. Kalau dia cuma, okay, saya jadi dealer, saya nak beli untuk diri sendirilah. So dia commission dia berdasarkan belian sendirilah. Tapi kalau dia keep sharing tentang manfaat ilmu emas dan sebagainya, dia akan dapat semua ni lah. Okay. Yang dekat Jepun ni paling best sebab saya dapat pegang gold bar yang bernilai 250 gram, yang terbesar di Malaysia. Okay, emas yang terbesar di Malaysia. Okay. Dan di Spain 2017 pergi ke perlawanan bola sepak Real Madrid. First time tengok Ronaldo depan mata. Waktu itu Ronaldo masih main kat situ. Tempat duduk saya tu dengan Zinedine Zidane jaraknya dalam 10 langkah. Okay. Public Gold taja 20 orang, dan salah satu aktiviti di situ kami tengok perlawanan Real Madrid lawan Atletico Madrid. Harga tiket 1,000 seorang. Kalau nak keluar ada sendiri tengok bola 1,000, tak nak kan. Okay, ni di Iceland tengok Aurora. Ni pukul 1 pagi. Kita bila tengok Aurora depan mata gerun sebab tengok macam ada alien nak datang. Kalau kita tengok cerita Avengers, kita boleh faham lah bila kapal terbang alien tu datang kan, dia punya kepulan asap tu datang. Lebih kurang macam tu lah. Mata bila tengok langit dia tak nampak hijau, tapi dalam kamera dia nampak hijau. Okay. Ini di tahun lepas di Bosnia bersama isteri. Okay, dapat 2 tiket. Dan beginilah. Okay. Ini bersama Datuk Wira Lusing. Kami berdua ada satu persamaan. Kami berdua adalah latar belakang electrical engineer.
Dan electrical engineer ni dia punya cara pemikiran, dia nak solve problem as simple as possible, as quick as you can lah. Okay, itu uh, filosofi orang yang maybe lah berlatar belakang yang sama ni. Okay, baik. Dan setiap tahun saya layak dan kali ketujuh, dan saya bukan full time, saya cuma part time. Orang yang bukan full time, senang cerita macam tu lah, bukan full time. Alright. Tahun lepas saya dapat nombor 3 di ranking dealer public gold di seluruh Malaysia. Ada puluhan ribu. Sales saya dapat nombor 3. Nombor 1 Tuk Cukur, nombor 2 Zizah Mama, dia full time. Nombor 3 ni first time orang yang bukan full time dapat nombor 3. Tapi saya tak dapat hadir. Saya tak hadir untuk acara majlis ni sebab sewaktu ini saya dan isteri di Mekah mengerjakan ibadah haji. Okay, baik. So itu adalah latar belakang saya. Anda boleh terus follow Setsi First Facebook saya, ataupun terus pergi ke Telegram Hafizul Hakim dan pergi ke website hafizulhakim.com untuk dapatkan ilmu emas secara berterusan daripada saya. Offer-offer terkini dari PUBG pun saya kemas kinikan almost every day. Okay, baik. So anda yang dah hadir, ada orang cakap suara kurang jelas. Dah kahwin rupanya. Memang ada kahwin, anak dah 3. Okay, baik. Okay, yang ni suara okay sebelum start. Ni offer hari ini. Offer hari ini offer seminar hari ini adalah Dina Promotion dengan Gold Promotion, yang mana di sini anda hanya akan dapat tawaran istimewa sewaktu live ini berlangsung. Maksudnya kalau live ni habis, anda tak lock sekarang, terlepaslah. Jadi contohlah anda nak buat belian 1 dinar EPP 10 contoh. 1 dinar EPP 10. Anda terus komen dekat saya nak lock 1 dinar EPP 10. Okey, staff Public Gold akan terus PM anda untuk dapatkan maklumat detail untuk lock terus bagi sales order dekat email anda lah. Okay, mereka akan guide anda kemudian. Tapi buat masa live Facebook ni, contoh saya nak beli 10 gram bunga emas lock, anda just type lock pun dah cukup lah. Public Gold staff akan terus PM anda nak beli emas apa kan. Okay, baik. So di sini contohnya, contoh kalau bajet 1 dinar, RM100, RM105 sebulan. Bayar 10 kali. Habis bayar baru dapat emas. Collect emas di branch Public Gold. Kalau anda tak sabar, 10 bulan lama sangat, nak beli, nak settlekan awal pun boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau bajet lebih kurang RM250 sebulan, nak beli 10 gram emas. Okay. Kalau bajet RM500 segram, beli 20 gram. So terpulang dengan anda nak beli emas yang mana. Okay. Baik. Okay. So faham tak? So siapa yang dah dengar, siapa yang nak beli emas, nak lock emas, pastikan anda terus komen dekat bahagian komen tu lock, LOCK. Kemudian staff Public Gold akan PM anda nak beli emas apa. Okay. Baik. Alright. So pertama sekali, orang yang beli emas, dia takkan beli emas saja-saja. Jarang saya jumpa orang beli emas, reasonnya saya beli emas sebab saja-saja, ataupun duit saya banyak sangat saya nak beli emas. Tak ada. Belum lagi jumpa. Okay, baik. So maksudnya di sini, orang beli emas dia mesti ada matlamat, dia mesti ada tujuan. Okay, ini adalah sebagai salah satu contoh orang yang beli emas ada tujuan sebagai dana kecemasan. Okay, ini pembelian salah seorang jutawan. Okay, dia beli 2 kilo emas, lebih kurang 8 keping 250 gram, sebagai dana kecemasan untuk syarikatnya lah.
Okay, so in case of emergency, anything happen, dia boleh jual emas ni nanti ataupun dia gadaikan emas ni nanti untuk dapat tunai. Okay, baik. So contoh, ini contoh saya sendiri beli emas sebagai dana kecemasan. Maksudnya bila emergency je baru guna. Okay, dia bukannya digunakan untuk saya jadi role model bisnes ke apa, tak. Ini yang best tentang simpanan emas. Seolah-olah kita menambah lagi akaun dalam akaun simpanan kecemasan. Contoh kan, contoh saya dana kecemasan saya tahun 2012 waktu tu saya dah start kumpul dana kecemasan. Gaji saya lebih kurang kalau kumpul 3 bulan lebih kurang 13,000 lah, 13,000 ringgit. Okay. So pada waktu itu 13,000 boleh beli 100 gram emas. So saya belilah 100 gram emas dan sebagai dana kecemasan. Beli simpan. Tu je. Beli dan simpan. Tak adalah saya nak letak dalam casing ajaib ke, nak wax setiap hari ke, tak. Beli simpan. Okay, hari ini, ini slide saya yang minggu lepas. Hari ini 100 gram yang sama nilainya dah jadi RM23,225. 23,225 ringgit. Naik lebih kurang 10,000. Okey. Dana kecemasan. Seolah-olah saya tabung tambah lagi duit dalam tu. Padahal tak, dia masih 100 gram yang sama, cuma harga dia naik tinggi. Agak-agak 10 tahun akan datang, tahun 2030 masa hidup insyaAllah, agak-agak harga dia maintain lagi tak 23,000. Semestinya logically anda akan berfikir, emas mana lagi maintain 10 tahun, mesti dia naik tinggi kan. So di sinilah bezanya simpanan dana kecemasan dalam bentuk emas dengan wang tunai. Untuk saya punya kahwin pun sama, saya akan tunjuk slide kemudian. Okay. So ini gambaran yang paling mudah saya nak tunjuk. Dulu beli 13,000 100 gram, hari ini 100 gram sama harganya dah naik 10,000 ringgit ke atas. Perlukah saya jual? Tak. Buat apa saya nak jual? Bukannya saya nak pakai pun. Okay. In case of emergency, let's say contoh apa ya? Contoh katalah motosikal saya hilang, contoh. Okay. Contoh motosikal hilang. Kalau tak beli motosikal, tak boleh pergi bekerja, contoh. Apa yang saya buat? Saya bawa emas 100 gram ni pergi ke arah nu, gadai, saya nak pinjam RM4,000 lah, contoh. Lepas tu beli tunai untuk ganti motosikal, beli tunai motosikal, dapatlah pergi kerja. Contoh, ini contoh yang saya boleh gambarkan. Okay, ataupun pada waktu sekarang ni, orang tak kerja. Okay, Alhamdulillah saya makan gaji lah, okay, dapat gaji. Orang yang tak makan gaji, contoh businessman, contoh. Dia kalau tak buat bisnes, dia tak ada income. So apa yang dia boleh buat dengan emas ni, okay, dia boleh pergi gadaikan, dapat tunai untuk dia survive beberapa bulan sehingga habis tempoh MCO ni lah. Inilah datangnya fungsi emas. So nanti nak tebus macam mana Cik Fazul? Nanti kalau contoh bila dah ada duit, dah buat bisnes balik, ada duit, jangan enjoy dulu. Tebus mula emas tu dekat arah nu, ambil emas, simpan balik emas, dapat dalam tangan. Itu keistimewaan emas yang tak ada pada aset lain. Okay? Kita boleh tunaikan. Sebab itu orang yang simpan emas, dia tak berkurang emas dia simpan, dia bertambah tau. Sebab dia tak kacau pun kalau kita nak beli, kata nak melancong, kalau kita nak beli barang, beli lah. Gadai, dapat duit, beli. Lepas tu kita bayar balik. Kemudian dapat balik emas dalam tangan. So orang yang dah ada mentaliti simpan emas, dia faham, dia tak pusing dia nak belanja apa, dia pergi cuti ke, dia pergi melancong, sebab dia boleh gunakan kaedah gadaian ni untuk dia buat benda yang dia nak. Dalam masa yang sama dia tak nak jual emas tu. Dapat duit, dia dapat kebus balik emas dalam tangan. Okey. Baik. Okey, ini contoh. Ramai orang tak faham dana kecemasan dia macam cemas-cemas macam tu ke? Oh, tak. Dana kecemasan kiraannya mudah je. Okey, katakan gaji anda RM2,000. Okey, maksudnya dana kecemasan yang disagis oleh pakar kewangan adalah berjumlah 3 bulan. So 3 kali 2,000, 6,000. Ini kalau kita nak simpan dalam bentuk duit tunai, 6,000 lah kita punya dana kecemasan. Tapi kalau kita convert jadi gram emas, 6,000 ni bersamaan dengan berapa gram? Jadi dia lebih kurang 30 gram. So kita kumpul lah
sama ada kita nak kalau 6,000 30 gram ni automatik jadi dealer. Alang-alang dah nyimpan tu alang-alang jadi dealer lah. Nak beli macam mana? Nak kalau ada cash in hand 6,000 terus beli cash 30 gram. Okay. Ataupun kita nak beli syariah EPP4, kita boleh bayar 4 kali dalam masa 4 bulan. Ataupun kita nak bayar 10 kali dalam masa 10 bulan EPP10. Boleh juga. Maksudnya kita bayar 600 setiap bulan, dah habis bayar tu baru dapat emas. Pun boleh, tak ada masalah. Depend dengan matlamat masing-masing. Kira dulu, kata guru saya, Tuan Zaidi Ismail, kalau melibatkan kewangan jangan main rasa-rasa. Oh, rasanya aku punya macam 7,000 ni, rasalah. Jangan rasa. Dah buka calculator handphone, tekan. Kalau tak tahu calculator, dekat handphone ada calculator, nampak sangat tak pernah mengira. Okay. So kita kira darab 3, gaji darab 3. Kalau bisnes, kita tengok operation cost monthly berapa. Contoh 10,000 sebulan. So maksudnya kalau emergency case 3 bulan, darab 3 lah. So operation cost times by 3. Okay. Ada juga businessman dia ke 6 ke 1 tahun dia punya emergency fund, sebab kadang-kadang payment daripada pembeli mungkin dalam 30 days ataupun 45 days, nak tunggu duit tu lambat, so dia roll duit Rahnu ni lah. Okay, baik. Okay, dan ini dana kecemasan setengah kilo. Okay, setengah kilo. So gambaran dia lebih kurang macam ni lah. Okay, gaji 22,000 darab 3, 6,000. Senang. So kalau gaji sebulan 5,000 darab 3, 15,000. Okay, kalau nak jadi Hafizul beli 100 gram, maksudnya kalau gaji 6 darab 3, 18,000. Tambah sikit duit beli 100 gram. Okay, baik. Okay, ini berapa banyak yang saya dapat simpan. Saya nak simpan sebulan emas ni, berapa banyak. Saya dapat gaji, letak semua gaji jadi emas. Janganlah macam tu. Nanti nak beli nasi lemak dengan roti canai, macam mana, takkan nak bayar pakai dina emas. Okay, suggestion daripada pakar kewangan 10 ke 20%, maksimum 20%. Okay, maksimum 20%. Jangan beli sampai anda mati kelaparan lah. Okay, tengok kemampuan diri. Ini contoh kiraan. Okay, katakan segram RM200. Okay, gaji bulan 2,000. So maksudnya gaji anda dalam gram 10 gram emas. Okay, 10% daripada 10 gram adalah 1 gram. Jadi simpanlah 1 gram setiap bulan. Ini contoh. Okay, kalau gaji anda lebih besar, kiraannya pun gram lebih kurang lebih besar lah setiap bulan. Okay, so yang ni boleh faham? Okay, dana kecemasan terbaik Haji Jasni Dayang Lalita, Hajah Dayang Lalita. Okay, bagus. Alright, next slide. Ini contoh belian orang yang nak melabur. Okay, orang pembeli emas dia terbagi dua, ada yang penyimpan, ada yang pelabur. Tapi ramai orang yang penyimpan, dia perasan diri dia pelabur. Saya tak cakap orang lain, saya lah. Mula-mula dulu kan. Okay, bila beli soalan pertama, bila nak jual? Macam mana nak jual? Baru beli, segram pun. Bila nak jual? Okay, baik. Orang yang beli emas, dia terbagi kepada dua. So, satu sebagai penyimpan, satu lagi sebagai pelabur. Okay, seorang penyimpan, dia ada matlamat. Contoh tadi, dana kecemasan. Dia ada matlamat, simpan emas sebagai dana kecemasan. Berapa banyak, berapa gram? Dia ada matlamat yang spesifik. Ataupun dia nak buat simpan untuk kahwin, ataupun untuk elak rawat kebocoran dan sebagainya. Ataupun dia tak nak dia membazir, dibelanjakan, dia simpan jadi emas. So, tu kategori penyimpan. Walaupun modal dia besar, tapi dia masih anggap diri dia sebagai penyimpan emas. Pelabur emas adalah orang yang beli 100 gram ke atas. Niat dia nak buy low, sell high. Macam tu je. Buy low, sell high. Biasanya untuk emas fizikal, orang yang kategori pelabur ni, dia beli 100 gram dan ke atas. Sebab apa? Sebab susut nilai,
maksud susut nilai ataupun spread maksudnya beza antara PG sell dengan PG buy, harga beli dengan harga jual balik kecil. Faham 100 gram ke atas baru kata diri dia pelabur. Kalau 1 gram janganlah cakap dekat girlfriend saya dah melabur emas ni. Kan macam cerita kerama TV3 pukul 5 petang. Okey. Cakap saya baru nak simpan. Saya baru start simpan emas 1 gram. Janganlah cakap melabur. Melabur bunyi dia hype gila tau. Okey. Baik. So ni contoh, dia beli 5 Mac 2011, dia beli 20 gram harga RM3,027 sekeping. Okay, dia beli 3 keping. Okay. 6 bulan kemudian harga emas naik tinggi. Okay. Kalau harga beli 3,009, kalau dia nak jual balik, dia rujuk harga sebelah tu, harga PG buy 3,600, dah untung dah RM600 sekeping. Kalau dia nak jual, jual lah. Kalau dia tak nak jual, simpan je lah. Okay. Baik. Satu lagi yang best tentang simpanan emas ni adalah dia main. Maksudnya kita tak perlu nak tengok harga. Kita beli emas fizikal kan. Contohlah orang ni beli RM3,027, RM3,027. Dalam masa dia menunggu ke 6 bulan tu, harga mungkin turun naik kan. Harga mungkin turun naik. Katalah harga emas turun. Lepas tu member dia cakap, "Itulah kau beli emas, rugi." Orang yang beli emas fizikal dia tak bingung pun sebab apa? Selagi emas tu dalam tangan, dia tak jual, dia tak rugi, dia tak untung. Contoh harga emas ni naik sekarang, dia dah untung lah. Bila dia untung? Dia hanya untung bila dia jual. Baru dia untung. Selagi dia tak jual, untuk dapat tunai, jual total lah. Jual terus emas tu, dapat tunai. Selagi itu dia tak boleh declare dia rugi atau untung. Sebab dia belum jual lagi. Okay, sebab tu saya sendiri dah 10 tahun simpan emas. Kalau kata bab rugi, saya menyesal beli sikit 2010. Kalau saya tahu beli berkilo-kilo lagi lebih banyak kan. Kalau tahu harga emas naik sebegini banyak. Okey. Baik. Jadi itulah beza pelabur dengan penyimpan. So anda yang mendengar sekarang ni, anda kategori apa? Pelabur ke penyimpan? Pelabur ke penyimpan? Saya penyimpan. Okey. Dan ini harga yang minggu lepas, harga hari ini dah naik lebih tinggi. Okey. Harga ini dah naik lebih tinggi. Ini harga terkini. Harga terkini sekarang RM247 segram. RM247 segram. Ini harga beberapa minggu lepas, 217. Tengok beza dia naik lebih kurang RM30 segram dalam masa 3 bulan terakhir ni. 3 bulan terakhir ni. Betul tinggi. Okey. Ini contoh harga satu ataupun 1 kilogram emas dari tahun 2000 hingga ke tahun hari ini. Yang bawah tu harga hari ini. Okey, baik. Dekat atas tu tahun 2000, harga sekilo emas tahun 2000 adalah RM35,000. RM35,000. Okey, dalam Brunei dolar RM12,000. Okey, 2010 harga emas naik jadi RM100 segram. 1 kilo bersamaan dengan RM100,000. Boleh faham Okay, tahun 2013 harga emas terus naik tinggi. 1 kilo bersamaan dengan 148,000, almost 149,000 lebih kurang. 2016 harga turun RM161,000 1 kilo ni. Hari ini 1 kilo harganya berapa? RM243,000. RM243,000, RM371. Okey, RM243,371. Okey. Wow, naik tinggi. Okey. Tahun 2010 kalau saya beli 100 gram 10 gram harganya lebih kurang RM1,000. Oi, kenangan. Kalau nak kenang harga dulu menyesal loh. Yelah, tengok tahun 2000-an ni harga sekilo RM35. Maksudnya 1 gram RM35.
cuba kita beli 10 gram pada waktu tu tahun 2000, 10 gram tahun 2000 harganya cuma RM350. Tepuk dahi ramai-ramai. Okey. Baik, saya ulang semula apa offer hari ini. Offer hari ini sewaktu seminar, kalau kita beli log emas, contoh kalau kita nak beli syariah syariah EPP 10 ataupun 4, kita akan dapat wave premium charge. Wave premium charge. Okay. So pastikan anda komen dekat komen kalau nak beli 1 dinar kan, EPP 10. Maksudnya bayar 10 kali dalam masa 10 bulan. Lebih kurang RM105 sebulan. Okay, kalau kita nak grab offer ni, kita tulis dekat komen lock. LOCK. Tulis lock. Nanti staff Public Gold akan terus PM anda untuk urusan pembelian seterusnya lah. Okay. Habis seminar kalau anda nak tulis lock, terlambat dah. Dah terlambat. Ataupun tiba-tiba baru nak WhatsApp Frizul. Frizul, saya baru tengok, dapat tahu pagi tadi ada buat seminar kan. Dah terlambat. Siapa nak lock, lock sekarang. Type dekat komen LOCK. Lock. Kemudian staff Public Gold akan PM anda untuk tanya beli apa dan grab offer apa. Okay, normal dealer. Satu lagi soalan yang ramai orang tanya tentang dealer adalah kalau jadi dealer ni dia ada sales target tak? Tak ada pun sales target. Dia semua sendiri decide nak aktif ni dapat ni. Contoh, dia tak ada yang kalau jadi dealer mesti wajib cari orang 10 orang. Contoh, tak ada. Diri yang decide nak aktif ke tak. Okay. Kalau beli untuk diri sendiri pun dapat commission. Kalau nak ajak adik-beradik pun dapat commission. Itu je. Okay. Beza dia kalau normal dealer commission dia 1%. Priority dealer 1.5%. Dulu saya beli jadi dealer, dulu bukannya nak tengok sangat pun 1%, 2% ni, tak ada. Dulu beli sebab fikir kalau aku beli dalam jumlah yang skala yang besar setiap bulan, rugilah aku tak dapat rebate walaupun cuma 1% kan, ataupun 2% pada waktu tu. Okay, so end up bila saya dah start share ilmu emas, bila kawan tanya kan, kenapa kau beli emas? Jawab, kita cakap lah sebab ni. Kemudian bila ada 5-10 orang tanya benda yang sama, letih lah nak jawab. 2010 mana ada WhatsApp, 2010 ada BlackBerry je, nak menaipnya satu SMS-nya lagi kan. Kemudian saya baru terfikir, letih lah jawab benda soalan yang sama. Saya type dalam Blogspot ataupun Facebook. Dekat situ bila orang tanya, aku nak tanya Public Gold ni apa? Saya cuma bagi link, baca ni. Senang. Okay. Sebab bila benda dah ramai orang sekali tanya, kalau tanya 10, 20, 30 orang sekali tanya, kita kalau lambat jawab nanti kecil hati kan. Cik Hafizul layan orang lainnya, saya tak dilayan. Okay. Baik. Okay, ini offer hari ni. Kalau nak type lock, nanti staff Public Gold akan komen. Bukan komen, dia akan PM anda. Alright. Ini harga emas tahun semenjak tahun 2020, 20 tahun yang lepas. Ini kalau nak menangis, kita menangis secara berjemaah. Okay. Tahun 2000 harga 1 gram emas adalah RM35 segram. Okay, tahun 2005 RM20 segram. Soalan saya, saya nak orang yang saya nak tahulah ada orang concentrate tak tengok ni. Seminar ramai dah 100 orang. Okay. Saya nak tanya, tahun 2000 RM35 segram. Orang waktu tu kata harga emas segram waktu tu RM35 segram. Mahal ke murah? Mahal ke murah? Sila komen. Saya nak tengok siapa yang masih lagi concentrate. Dia semua tidur nak tunggu ni. Okay. Tahun 2000 harga RM35 segram. Waktu tu orang kata harga emas mahal ke murah? Mahal ke murah? Okay. Muhammad Fairuz, purchase 50 gram untuk priority dealer, boleh campur-campur emas ya? Boleh. Beli 2 keping, 10 gram sekeping pun 50 gram. Boleh. Okay, baik. So ini graf harga emas. Saya beli tahun 2009.
Waktu tu consider harga tertinggi, RM100 segram. Waktu tu pun orang kawan-kawan hasut saya, janganlah beli emas, harga emas tertinggi waktu ni. Kau tunggulah harga emas RM50 balik. Oh, nasib baik saya dia punya hasutan. Kalau saya dengar dia punya hasutan, saya takkan mula start menyimpan emas. Saya takkan, memang saya tepuk dahi 10 kali lah setiap hari. Okay, baik. Kita perlu faham kenapa harga emas naik. Okay, dia bukannya sebab, dia bukannya tak ada sebab, dia ada sebab. Okay, pertama sekali, harga emas naik sebab oleh tiga benda lah. First sekali, demand and supply. Demand and supply. Second thing, emas dia diukur dalam US dollar. So dia berkait rapat dengan, dia opposite dengan US dollar punya prestasi. Contoh, kalau US dollar ekonomi mereka collapse, teruk, jatuh ataupun merudum, harga emas naik. Kalau US dollar dia punya ekonomi bagus, meningkat, harga emas turun. Sebab tu dalam tempoh coronavirus ni, harga emas naik berlipat-lipat kali ganda. Sebab apa? Baru beberapa minggu lepas Trump umum um, injection ekonomi berapa trilion, 2 trilion tersilap, banyak. Okay, dan dia tambah lagi hutang. Bila bertambah hutang dalam sebuah negara, maksudnya nilai duit dia akan jatuh. Okay, sebab itu bila US umumkan boost plan tu, emas naik tinggi. Sebab harga emas, orang tahu bila create hutang, duit tu akan jatuh, nilai duit tu akan jatuh. Okay, dan harga emas akan naik tinggi. Sama juga dengan RM to USD. Okay, RM to USD sekarang pun dah meningkat jadi 4.2 ke 4.3. Disebabkan oleh apabila exchange rate naik, sebab tu dalam RM harga emas pun naik tinggi juga. Okay, just imagine daripada Januari 2020 sehingga ke hari ini, harga emas dah naik RM30 segram. Januari harga emas saya masih ingat sekitar RM210 lebih kurang. Sekarang dah RM247 segram, naik lebih kurang RM30 segram. Kalau beli sekilo naik RM30,000 lah korang punya emas. Okay, baik. Perbandingan emas dan tunai. Okay, perbandingan emas dan tunai. Baik, ini adalah harga rumah yang saya beli tahun 2010. Harga rumah tahun 2010 saya nak kongsi dengan anda bagaimana stabilnya kalau kita ukur sesuatu dengan harga emas. Okay, ni. Baik, contoh 2010 saya beli rumah 2 tingkat, dah 2 tingkat teres, harganya RM206,000, 2 tingkat. Okay, waktu itu harga segram emas adalah RM100 segram. Jadi saya boleh convertkan harga rumah pada waktu itu bersama dengan 2.06 kilo. Faham tak? Kalau faham, boleh komen faham. Okay, harga rumah saya beli RM206,000. Tahun yang sama saya beli itu harga segram emas waktu itu RM100 segram. Jadi maksudnya harga rumah saya waktu dibeli harganya 2.06 kilogram, lebih kurang 2 kilo lah, senang cerita. Okay, baik. Tahun ke tahun harga rumah naik, tapi bila kita ukur dalam emas, dia dia sama lebih kurang atau menjadi lebih murah. Dan itu 2 kilo. Bila tahun ke tahun, bila bank buat value buat value rumah, naik. Sekarang ni dah 280,000, buatlah refinance contoh. Saya nak check je berapa harga sekarang kan. So itu bila compare dengan harga emas terkini, makin murah pula. Okay, tahun 2015 1.866 kilogram. Harga rumah kalau saya beli pakai emas tahun 2015 1.8 kilo. Dulu beli 2 kilo, sekarang 1.8 kilo, jimat 200 gram. Okay, tahun 2020, nah ni harga Januari RM210 segram. Okay, value rumah RM380,000. Kalau convert jadi gram, berapa harga rumah? Harganya 1.8. Okay, cuba kira. Hari ni dah 247 kan? Cuba kira. Ni nak kena update ni. Okay, so dia jadi lebih murah. Maksud maybe around 1.7 kilo.
Sebab tu kalau kita nak beli rumah, orang pelik, kenapa tak simpan dalam tunai and so on kan. Okay, saya keen to beli emas sebab saya dah mengalaminya, saya dah experience it. Okay, data tak menipu. Okay, number does not lying. Okay, so kalau contoh yang ni, berapa gram kita nak kumpul untuk dapat beli rumah, untuk dapat depositkan, kira lah 10% daripada 1.8 kilo lebih kurang 180 gram. Kumpul lah 180 gram untuk beli deposit rumah. Beli bila pun tak ada hal. Sebab apa? Harga rumah kalau kita maintain dalam emas, kira dalam emas, dia punya kiraan dia tak jauh. Tapi kalau kita tengok dekat sebelah, kalau kita kira dengan harga wang tunai, nak menangis tengok berpuluh ribu. Okay, baik. Okay, sekarang ni rumah ni dah disewakan, masih ada penyewa. Okay, disebabkan MCO bagi diskaun. Okay, baik. Ni kalau dalam gaji, kira gaji dengan mas. Kira gaji dengan mas. Okay, sebenarnya kalau kita kira balik berapa gram gaji kita dengan pada awal waktu kita dapat kerja, setiap tahun lebih kurang naik segram setahun. Setiap tahun naik segram. Saya dah kira, ini contoh gaji saya. Boleh kira balik, naik sebenarnya dalam emas naik segram setiap setiap tahun. Baik. Okey, ni kos ibadah haji. Okey, tahun 1995 kos haji RM8,000. Harga emas segram pada waktu itu tahun 1995 lebih kurang RM30. Jadi kos haji kalau kita bayar pakai emas lebih kurang 266 gram. Okey. Tahun 2000 kos haji RM8,500. Harga emas naik RM38 segram. Jadi kalau nak pergi haji, kita cuma bayar 223 gram je. Kurang 40 gram daripada tahun 1995. Tahun 2005 kos haji naik 1000 jadi RM9,500. Harga emas naik RM45 segram. Jadi kalau kita bayar pakai emas, bayar 211 gram, makin murah. Dan 2011 harga emas terus naik jadi RM150. Okey, harga kos haji maintain. Cuma 67 gram je emas, dah boleh dah pergi emas. Tengok sebelum-sebelumnya. Tahun 2017 9980, harga segram emas 180, 55 gram dah boleh bayar full kos haji. Tahun ni 2020, calculator saya tak dapat calculator, nanti hilangkan live Facebook ni. Okey, calculator 9980 bahagi dengan 247, dapat berapa gram? Okey, 9980 bahagi 247 berapa gram? Lebih kurang 48 gram, lebih kurang macam tu lah. Okey, makin murah. So itu beza kalau kita kumpul duit dengan kumpul emas. Beza dia, satu makin mahal, satu makin murah. Okey, macam mana nak scan QR code cabutan bertuah? Install install QR code dalam telefon, lepas tu scan gambar. Nanti saya showkan. Okey, baik. Pinkan link cabutan bertuah. Pinkan cabutan bertuah. Dapat pin ke? Oh, boleh. Okey, saya dah pinkan link cabutan bertuah. Tekan link tu. Tengok apa jadi. Saya pun tak tahu apa jadi. Okey, baik. So, kalau kita tengok harga emas dengan harga wang tunai, kalau kita differencekan between dua, kalau kita simpan emas, kos jadi lebih murah disebabkan kenaikan harga emas yang dari tahun ke tahun kan. Okey, baik. Alhamdulillah tahun lepas saya dan isteri dah selamat menaikkan ibadah haji. Tahun ini disebabkan coronavirus, wallahu alam diteruskan ataupun tidak. Okey, semoga urusan haji tahun ini, tahun depan dipermudahkan insyaAllah. Baik. So kita dah ada ilmu asas tentang emas, kita dah tahu dah matlamat, kita dah tahu strategi pula. Okay, kita dah tahu ilmu asas emas, kita dah tahu matlamat simpan untuk apa.
berapa gram nak simpan, macam mana nak kira, kita dah tahu. Okay, baik. So kemudian nak tahu strategi produk apa yang terbaik, nak beli Dina Emas ke Gold Bar. Okay, ramai yang tanya saya kan, apa beza Gold Bar dengan Dina? Gold Bar lebih bagus kan? Jawapan dia, beza Gold Bar dengan Dina cuma bentuk, satu segi empat, satu lepas tu dia punya berat. Okay, beza dia bentuk, satu segi empat, satu bulat. Kemudian mana yang lebih bagus? Jawapannya adalah terpulang dengan bajet anda. Nanti saya cakap 100 gram bagus, nanti awak cakap, oh bajet saya tak sampai situ lah. Okay, jawapannya lah, mana yang lebih berat, dan tengok balik kepada bajet anda. Okay, kalau bajet anda lebih kurang 10,000, beli 50 gram. 50 gram lebih berat daripada 5 dina. 5 dina baru 42.5 gram kan. Okay, itu contoh. Okay, beza dia bentuk dan okay. So di sini sebab utama simpan emas untuk elak kebocoran. Okay, ini yang gambar belang paling kiri tu, gambar yang paling kiri tu, itu adalah saya beli tempat simpan business card. Business card saya simpan dalam tu, letak dalam safe deposit box. Setiap kali Public keluarkan design 1 gram yang baru, beli 8 keping, simpan terus, susun, simpan, diam. Okay, so setiap kali keluaran akan ada 8 keping, beli, simpan. Okay. Yang kedua, tabung kahwin. Saya pun kahwin pakai emas. Siapa cakap saya pakai teori? Tak, saya bukan main teori, saya sendiri yang buat. Saya tunjuk harga, saya tunjuk slide. Siapa yang belum kahwin, gunakan kaedah ni, anda akan happy. Baik. Ini tabung kahwin. Tabung kahwin. Okay, maksudnya ada orang dulu 2010 susah nak jumpa orang Dina emas ataupun emas sebagai mahar perkahwinan. Contoh, aku nikahkan dikau Muhammad Fairuz dengan Nia Lofa dengan mas kahwin 1 dina emas tunai. Contoh. Sekarang dah ramai ya. Dulu rare. 2010 rare. Okay. Baik. Jadi pada waktu itu ada revolusi untuk orang kembali kepada emas, guna mata wang sunnah sebagai mahar perkahwinan ataupun wang hantaran. Okay, saya buat dua-dua. Saya buat mahar perkahwinan pakai rantai emas, dan hantaran pakai emas. Biasa orang sekarang ni dia pakai cek kan, dia letak cek hantaran 15,000, 20,000, 10,000 contoh. Tapi saya pakai gram emas, saya pakai emas fizikal. Selepas sebulan jadi dealer Public Gold, jadi dealer 10 Januari 2010 kan. So dalam tempoh sebulan saya ada banyak customer, mostly wanita lah, perempuan lah. Okay. Kemudian girlfriend ada jealous sikit, ni gurau-gurau jealous sikit. Beritahu okay, kalau nak saya kahwin cepat. Okay, contoh. Baik. So saya pun kira balik berapa gram, berapa balance duit yang saya ada. Okay. Dan pada waktu itu tengok duit yang lebihan ada lebih kurang 12,000, dan tengok website Public Gold, okay, dapat beli 100 gram. Jadi saya lock, saya beli khusus untuk hantaran perkahwinan. Okay, 5 Februari 2010 beli 100 gram lagi, harganya 12,943. Beli, simpan. Okay, kemudian hantar merisik semua. 10 bulan kemudian, tanggal hari perkahwinan, saya rasa saya je kot pengantin yang macam ni. Sebelum melangkah keluar pergi ke rumah pengantin perempuan nak akad nikah, saya buka website Public Gold dulu. 100 gram ini berapa? Takut tak cukup kan. Okay, 100 gram pada hari perkahwinan 18 Disember, tengok RM15,500. Naik RM3,000 kan, naik RM3,000. Kalau saya simpan dalam tunai pada waktu 5 Februari tu, saya terpaksa top up another 3,000 untuk cukupkan RM15,000. Tapi bila saya dah tukar jadi emas, hujung tahun dia jadi lebih lah. Harga semasa jadi RM15,500. Okay. Dan kami berkahwin hantaran 100 gram. Sehingga ke hari ini 100 gram masih ada. Dah digunakan banyak kali untuk gadai beli apartment.
Okay. Dan sampai hari ini masih ada. Okay. Dulu beli 12,000, sekarang dah naik jadi 23,000 100 gram. Okay. Tiada siapa tahu berapa banyak emas yang anda simpan kalau anda sendiri yang kecoh-kecoh bagi letak dekat Facebook. Contoh lah kan. Hari ni dah kenal lah emas public gold, dah beli dah dengan Fizul 1 gram gap account emas. Kemudian letak dekat Facebook. Alhamdulillah hari ini PMCO keberapa entah, aku dah mula 1 gram emas yang pertama letak dekat Facebook. Kawan pun like, 70 like, komen 30. Oh, tanya 1 gram contoh. Bulan depan tambah lagi. Alhamdulillah berkat duit duit bantuan tak dibelanjakan, dapat dapat duit lebih, beli emas 1 gram yang kedua, dah ada 2 gram dah contoh. Up lagi dekat Facebook dah ada 2 gram. Memang lah satu dunia tahu berapa banyak emas awak simpan kalau awak bagi tahu. Diam-diam dah lah kan. Kita cuma bagi tahu berapa banyak emas kita ada waktu kita bayar zakat dekat Baitulmal. Cuma kita sebut je. Saya nak bayar zakat emas. Okay, cik berapa emas cik simpan? Saya ada simpan 2 kilo. Dia pun kira kita bayar. Waktu tu je kita sebut dekat orang tu pun seorang je. Staff Baitulmal. Okay. Baik. So kalau beli emas tak payah nak kita jarang orang beli emas dia tak ada. Dia tak ada macam dia tak ada riak-riak macam orang lain lah. Contoh hari-hari selfie dengan emas gambar sebelahan. Padahal emas emas orang pun kan. Contoh dia tak ada. Emas tak ada situ insyaAllah. Okay. Mengapa saya pilih public gold? Dia tak ada kaitan dengan public bank, tak ada kaitan dengan public library, dia tak ada kaitan dengan public toilet, public bus ke apa, tak ada. Public gold adalah public gold. Dia tak ada kaitan dengan public lain semua. Okay. Sebab pertama saya pilih public gold adalah, pertama sekali, dia satu-satunya syarikat emas yang ada sijil patuh syariah, dah dicek oleh money advisors, pensyarah public gold, third party. Mereka cek jual beli emas public gold, stok emas public gold, cara transaksi emas public gold. Mereka cek semua, mereka dah sendiri experience cara beli, cara collect emas di branch. Kemudian baru mereka sahkan, okay, ini patuh syariah. Okay, satu-satunya syarikat emas di Malaysia yang ada sijil patuh syariah hanyalah public gold. Okay, syarikat lain dia tak boleh bagi tahu macam ni tau, kami dengan public gold lebih kurang sama patuh syariah. Tak, dia kena engage dengan third party money advisor nak sahkan dia punya tu patuh syariah ke tak. Dia tak boleh self claim yang aku pun patuh syariah sama je dengan public gold. Tak, dia mesti engage third party, verify baru diberikan. Okay. Bukan senang, ambil masa lebih kurang setahun ke 2 tahun baru dapat certified patuh syariah public gold. Okay. So siapa yang bagi sijil patuh syariah ni? Dia adalah Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, Executive Chairman untuk Amanah Advisor. Dia juga adalah ahli panel untuk patuh syariah Bank Negara Malaysia. Nanti Google Bank Negara Malaysia, Datuk Dr. Daud Bakar. Betul tak Abizul cakap ni? Kemudian dia juga panel syariah untuk Suruhanjaya Saham Malaysia, dan New York Stock Exchange, World Gold Council, dan banyak lagi bank di Arab. Inilah panel syariah public gold Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. So saya simpan dengan public gold, yakin patuh syariah, selesai. Okay. Dan public gold diterima di Arahnu di Malaysia dan di Brunei. Di Brunei diterima di BIBD, Bank Islam Brunei Darussalam. Okay. Dia macam pos Arahnu juga. Kita bawa emas public gold, dia tengok, dia terus bagi cash dalam 15 minit. Okay. Dia lebih baik daripada guna kad kredit. Okay. Sebab apa? Sebab kalau kad kredit kita tak boleh kontrol berapa banyak yang kita nak guna, itu satu. Rugi interest. Dan saya bagi contoh simple lah, saya bagi contoh yang sangat mudah nak faham. Contoh kita hutang 3,000. Okay. A dia pakai kad kredit 3,000, B dia guna emas, dia hutang 3,000 juga. Okay. Saya nak bagi simple je analogi.
So A tadi dia pun bayarlah setiap bulan 300, hujung tahun hutang kredit dia jadi kosong. Okay, sebab dia bayar monthly, hutang dia jadi kosong. Okay, B pula pun sama juga, dia pun bayar 300 juga setiap bulan. Kan? Hujungnya habis bayar hutang, apa dia dapat? Dia dapat emas tu balik dalam tangan. Berbeza dengan A bayar hutang dapat kosong, dapat ucapan terima kasih pun tak. Tapi B, bila dia bayar hutang balik ke Arano, dia dapat balik emas dalam tangan. Dan harga emas tahun ke tahun makin tinggi ke makin rendah? Jadi semakin tinggi. Okay, baik. So ini soalan yang sebenarnya saya bertunjuk slide ni bagi orang yang skeptikal. Public Gold dengan bank negara okey tak? Scam ke tak? Kan? Public Gold adalah kedai emas dan semua Arano semua berdaftar dengan Bank Negara Malaysia. Okay, kalau dia nak buat Arano, dia akan beritahu okey kami terima produk Public Gold ya contoh. So check Public Gold okey, tak ada masalah. On. Tak semua emas gold bar diterima di Arano tau. Tak semua. Ada certain brand yang saya tak nak sebut kat sini yang bukannya established, Arano tak terima. Okay, baik, Public Gold tak ada masalah. Ni Agrobank, dia siap letak lagi dekat poster dia wafer yang terima Public Gold. Okay, baik. Okay, ini beza jongkong emas dan dinar emas. Beza dia berat dan bentuk. Okay, gold bar segi 4, dinar shilling emas, coin bulat. Beza dari segi berat. Okay, so gold bar ada 1 gram, 5 gram dan sehingga ke 1 kilo. Dinar emas ada 1 dinar hingga ke 10 dinar. Okay, ada setengah dinar berat dia 2.125 gram. Okay, baik, dia ada satu setengah, dia ada 1, 5 dan 10. Beza bentuk dan berat. Faham Okay, ini gold bar. Okay, menjawab soalan Fadli, 2018 ada Arano. Arano 2018 dekat Seriaman dia buka. Mana ada orang dekat Seriaman? Dah beritahu dengan pos nak buka dekat Kuching, major city. Bila nak buka tu terpulang dengan pos lagi lah, di luar bidang kita. Itu under management pos Arano. Okay, tapi kalau pos Arano buka dekat Kuching, memang dia sapu semualah. Okay, ya, ada Public Gold, ada silver dengan gold. Silver pun simpanan yang bagus juga. Sekarang baru RM2.50 segram. Okay, masa terbaik untuk beli silver. Harga emas mahal sangat kan beli silver. Okay, Public Gold juga ada emas 0.5 gram hingga ke 1 kilo. Anda kena faham, emas 0.5 gram dengan 1 gram dia tujuan koleksi je, sebab design dia cantik. Design dia pelbagai. Koleksi, jangan anggap 1 gram, 0.5 gram ni simpanan, saving. Jangan, sebab apa? First sekali, harga per gram dia mahal. Second thing, kalau jual balik, harga dia pun tinggi. Spread margin dia. So, 1 gram dan 0.5 gram kita beli boleh, tak ada masalah. Tapi anggap dia sebagai koleksi je. Aku beli ni sebab koleksi dia cantik lah. Okay. Janganlah dibelinya hari-hari 1 gram. Nanti bila jual balik baru terkejut, tingginya susun nilai. Ni Hafizul bagi tahu sesiap. Okay, saya nak mula simpan emas. Apa produk paling sesuai dengan saya? Okay, ada 3 cara beli emas. Pertama sekali secara tunai, kemudian installment, EPP syariah 4 bulan dan 10 bulan, dan akaun emas. Okay, apa beza EPP 10 dengan akaun emas? Beza dia satu je. Kalau kita dah decide beli EPP 10, EPP 4, kita mesti bayar ikut jadual yang dah dibagi. Tak boleh skip. Akaun emas dia terpulang dengan kita. Kita nak simpan berapa banyak tiap hari ke, dia tak ada komitmen, dia ikut kita sendiri. Tapi kalau EPP dia dah ikut fix, ikut jadual. Kalau kita nak settle awal tak ada masalah, tapi tak boleh skip payment. Baik, ni kalau nak beli secara tunai.
Kalau nak beli secara tunai, kita rujuk website publicgold.com.my. Contohnya kita ada cash in hand kan, simpanan dah ready dah cash, cuma tak tahu ilmu dia lagi. Okay, contoh kita ada bajet 11,000 contoh. Tengok dekat Public Gold West PG Sale lah, 50 gram harga dia 11,666. Okey. Kalau beli harga, nak beli tengok harga PG Sale. Satu hari nanti kalau nak jual balik, rujuk harga PG Buy. Macam saya dulu lah, dulu 10 tahun lepas, saya tak tahu, tak ada guidance kan, introducer tak ada, orang yang nak guide tak ada. Saya pelik, kenapa belum beli dah untung ni. Rupanya tengok harga salah kan. Saya tengok nak beli harga PG buy, nak sell harga PG sell. Tak, rupanya kalau nak beli rujuk harga PG sell, satu hari lagi nanti nak jual rujuk harga PG buy. Soalan yang seterusnya orang akan tanya, nak jual kat mana? Kat kedai boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Kena faham satu, dekat kedai emas, mereka major business mereka adalah barang kemas. Okey. Kalau beli, ada harga beli dekat dinding. Perasan tak? Dekat dinding dia ada harga beli, harga jual tak ada. Harga jual ikut budi bicara dia. Biasanya dekat kedai emas, kalau kita jual balik barang kemas yang kita beli kat kedai dia, bukan beli kat kedai lain ni, beli kat kedai dia. Contoh kedai asing. Kita beli kat kedai asing, nak jual balik kedai asing. Kita jual balik kat asing, dia panggil kita, dia tekan kalkulator, dia bagi harga. Kalau kita kira balik, dia akan tolak lebih kurang 20% lah paling kurang. Dekat Brunei confirm 50% tolak harga. So 20% 20% daripada harga semasa waktu itu dia akan tolak. Okay, baik. So kalau public gold dia transparent, kita boleh nampak on the spot. Okay, so soalan tadi, boleh tak jual emas public gold kat kedai emas? Boleh, tapi tunggulah berapa dia nak tolak. Memang 20% ke atas lah. Okay, so seeloknya anda jual balik ke public gold, branch public gold, ataupun jual kepada dealer public gold, harga sama je rujukan PG buy. Okay, baik. Ini cara EPP4, maksudnya belian secara bayar 4 kali dalam masa 4 bulan. Okay, habis bayar baru dapat emas collect di branch public gold. Branch public gold ada 18, so pilih yang terdekat. Ini contoh belian 10 gram EPP4, maksudnya EPP4 bayar 4 kali dalam masa 4 bulan. Ini EPP10 bayar 10 kali dalam masa 10 bulan. Itu beza dia. EPP4 bayar 4 kali dalam masa 4 bulan. EPP10 bayar sebulan. Nak settle awal boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Rujuk harga total dia. Alright. Apa beza akaun emas public gold dengan akaun bank? Ni topik baru. Okay, ni topik baru. Muhammad Fairuz, kalau gadai emas, Dinamas, pihak bank, pergi pos Arano tak buka. Pos Arano tak buka. Okay. Beza akaun emas. Okay. Ini saya dah buat since 2014. Okay. Di 14. Ni contoh bank-bank yang kat atas. Nama dia saya hide. Okay. Beza dia dengan gap, account gap. Ada certain bank, dia punya initial deposit, maksud dia pembelian pertama dia dah tetapkan lah, mesti beli 10 gram, mesti beli 5 gram, mesti beli 20 gram. Tapi public gold RM100 ataupun 1 gram, pilih lah. Biasanya saya advise beli 1 gram, senang nak ingat. Bukan saya tak galakkan beli RM100, boleh, cuma susah nak ingat. Contoh kan, mak tanya kan, kau beli berapa tadi? RM100 mak. Berapa gram? 0.4298 gram mak. Korang tua pun macam pening banyak gram nak senang kira, beli genap 1 gram, 2 gram dan sebagainya. Okay. Kemudian ciri kedua kita tengok minimum balance in account. Okay. Kebanyakan bank minimum yang mesti dibaki tinggal untuk kolektif 1 gram. Ada satu bank dia tetapkan 10 gram minimum yang mesti tinggal. Contoh kan, kita nak keluarkan emas fizikal kat bank yang 10 gram ni, contoh kita ada 30 gram. Kita boleh bawa keluar 20 gram ni, 10 gram lagi baki yang mesti minima. Kemudian minimum subsequent purchase, maksudnya kalau kita nak tambah lagi kemudian, kalau public gold kita boleh tambah RM100 ataupun segram, ataupun minimum lah.
RM100 ataupun apalah yang kita nak ni. Tapi minimum dia RM100. Ada bank, kebanyakan bank mesti beli 5 gram ke atas. Itu beza dia. Kemudian minimum quantity physical gold for withdrawal. Maksudnya kalau kita nak keluarkan emas physical, berapa gram yang ada. Public gold 1 gram dan ke atas kita boleh keluarkan dalam bentuk emas physical daripada account gap. Okay, untuk bank account yang lain adanya 1 gram juga, adanya 10 gram minimum, adanya 100 gram, adanya 1 kilo. Kalau 1 kilo ni, kira lah kalau kita simpan segram sebulan, cukup sekilo baru boleh keluar. Kira berapa tahun baru kita dapat keluarkan. Saya dah kira lah. Lebih kurang 83 tahun menyimpan baru dapat keluarkan sekilo gram. Okay, inilah beza akaun emas public gold dengan akaun yang ada dekat bank. Dan tak semua bank ada emas fizikal. Okay, ada certain bank dia dah tak ada dah kaitan dengan emas fizikal lah. Yang tu haram. Sebab dia tak disandarkan dengan emas fizikal. Maksudnya dia beli harga je. Emas tu tak wujud. Okay, certain bank. Right? Sebab tu perlu check balik kalau bank tanya emas fizikal ada tak? Boleh tak keluarkan dalam emas fizikal? Okay, gitu. Selain itu, manfaat yang lain untuk account gap adalah ada 18 cawangan seluruh Malaysia. Pengeluaran emas fizikal minimum 1 gram. Mesti ke keluarkan? Tak juga, depend. Ada orang dia takut nak keluarkan simpan sendiri, dia simpannya dalam tu, dia tambah sampai dalam tu. Okay, mudah top up. Okay, boleh mula dan boleh top up serendah RM100 ataupun 35 Brunei dollar. Okay, tak ada komitmen, maksudnya anda boleh simpan anytime, setiap minggu ke, setiap bulan ke, setiap hari ke, terpulang ke anda. Ataupun nak skip setiap 2 bulan ke, terpulang. Sendiri yang decide. Okay, tiada yuran simpanan, cuma ada premium charge masa keluarkan emas fizikal. Itu normal lah. Kat bank pun sama, ada premium charge. Okay, baik. Satu lagi kelebihan account gap saya nak sebut di sini. Kita ada option Arahnu. Kita boleh buat Arahnu secara online. Okay, kita buka account gap nanti, dia akan bagi username. Kita boleh ada tengok statement berapa gram yang ada. Dan kita boleh, kata orang, kita boleh ada option nak jual balik pun boleh. Jual balik total gram. Ataupun kita nak Arahnu. Contoh dalam account gap ada 30 gram. Kita nak Arahnu 10 gram contoh. Boleh. Dalam apps Public Gap ada option Arahnu. Kita just key in berapa gram yang kita nak Arahnukan. Okay. So ini adalah features terbaru Arahnu, features terbaru account gap public gold. So special offer, last slide. Saya umumkan sekali lagi, last slide. Siapa nak beli dinama 1 dinar ke 10 gram ke EPP10, sekarang ni type lock, LOCK. Sebab apa, lepas ni saya contohlah habis seminar, kemudian baru nak WhatsApp saya, Faizal saya nak belilah 1 dinar EPP10. Tak boleh lah. Sebab apabila dah tetapkan nak lock 1 dinar EPP10, nak lock sekarang. Time ni komen lock 1 dinar. Nanti staff public akan PM anda. Okay. So di sini satu contoh harga ini agakkan dah berapa ringgit yang perlu bayar sebulan. Contoh ada bajet RM1, beli lah 1 dinar EPP10. Kalau bajet kita 200 sebulan, beli lah 10 game EPP10. Kalau bajet kita besar lagi 500 sebulan, beli lah 20 game. Ni contoh. Kalau nak jadi dealer, tengok sebelah kanan. Okay, beli banyak ni, nak beli tunai boleh, nak beli EPP4 boleh, EPP10 pun boleh. Ini kiraan EPP10. Okay, contoh ada duit lebihan 6 bulan moratorium tak dipakai, tak digunakan lah. Alang-alang dah banyak tu, alang-alang jadi dealer lah. Boleh dapat commission. Introduce kat member ke, sendiri beli lepas ni ke, boleh dapat commission. Okay, baik. Kalau bukan offer ni, belian emas yang kita perlu beli. Contoh kalau normal dealer, kalau bukan offer price, kita mesti beli 200 gram. Harga lebih kurang 46,000. Kalau kita nak jadi priority dealer, perlu beli setengah kilo. Lebih kurang 113,000 lebih kurang. So, tengok balik harga offer, murah je. 50 game, 30 game. Sendiri pilih. Okay. Kebanyakan orang, dia terjadi dealer. Sebab alang-alang simpanan dia memang aim dia simpan 50 gram. Alang-alang jadi priority dealer terus lah. So,
Itu lain orang, lain dia punya bajet dan matlamat. Okey, baik. Ini adalah apa kelebihan dealer public gold. Okey, kelebihan dealer public gold adalah pada commission. Setiap kali kita beli, kita akan dapat insentif. Kalau customer biasa, status customer biasa, dia beli tu je lah. Contoh ni, ini contoh kalau kita nak dapat income 500 bulan, berapa banyak gram yang aku perlu jual setiap bulan? Contoh ini contoh. Ini contoh orang yang betul-betul nak dapat RM500 je sebulan. Cukup-cukup bayar Viva dia lepas sebulan lah. Contoh. Okay. Kalau normal dealer, commission dia 1% setiap belian. Okay. Contoh, sebulan tu ada member beli, dia sendiri beli, terkumpul bulan tersebut RM50,000. So RM50,000 kali 1% dapat commission RM500. Ini kalau dia normal dealer. Kalau dia priority dealer, dia dapat commission 1.5%. Kalau target dia kata dia nak 500 je sebulan, so sell dia sebulan tu 33,500, dapatlah RM500. Ini kalau master dealer macam saya, katalah saya aim nak dapat RM500 sebulan, berapa banyak sell yang perlu saya dapat buat? So 25,000, 25,000 lebih kurang 100 gram. Tapi bila ramai orang beli, volume besar, dah ada 1,000, 5,000 orang beli, commission kita besar juga lah. Okay, ada orang beli emas ada commission. Kalau orang tak ada beli emas tak ada commission. Simple. Okay, baik. Tapi bila dah tahu slide yang saya bagi tadi, kalau orang, contohlah kita ada 100 orang, 100 orang beli 1 gram setiap bulan, so maksud situ lebih kurang 50,000 lebih kurang. Okay, kali dengan berapa persen kita punya entitlement commission, jadi passive income yang sangat baik. Alright, jadi terima kasih sebab sudi. Dan saya selepas ini akan buat lucky draw. Saya akan buat lucky draw. Semua dah register dekat QR code Semua dah buat QR code. QR code, QR code. So kita akan buat lucky draw. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita terus je buat lucky draw. Okay, siapa yang belum register QR code, buka apps QR code sekarang. Scan QR code. Saya bagi masa tak lama. Sekarang jam 11.49. Jam 11.52 saya offkan. Soalan, okay. Sementara orang lain nak scan QR code, saya layan dulu soalan-soalan. Okay, soalan daripada Ashraf Azizi. Kalau dari member biasa, customer, upgrade ke dealer, dapat commission tak? Dia akan dapat commission untuk pemilihan seterusnya. Contoh lock EPP 3 program jadi normal dealer EPP 10 sebulan bayar 600 kan. Bayaran pertama dengan webcard dah upgrade jadi dealer. Selepas tu ada member nak beli, kita dah jadi dealer dah. Di situ akan bermula kiraan commission kita lepas upgrade jadi dealer. Okay, Muhammad Faiz, kalau gadai dekat bank dia akan buka seal. Of course dekat bank akan buka seal. Yang tak buka seal hanya di Pos Arahno. Okay, dekat Sabah ada banyak Pos Arahno. Sarawak tak ada. Okay. Okay, contoh di Lahad Datu, stok macam mana nak ambil? Okay, Public Gold dia ada GIT, Gold in Transit. Public Gold ada Postage Insurance, berinsurans. Itu boleh diuruskan dengan staff branch. Ada charge lah. Okay, tapi dia akan sampai ke Lahad Datu, berinsurans. Tak ada masalah. Okay. Dan Tuan Jibril sekarang berada di Australia. Dia pun guna GIT daripada Penang HQ. Postage berinsurans deliver terus pum pergi ke Melbourne. Okay. Baik, so saya nak tanya
Okay, soalan seterusnya is max EPP10 dengan gap amount yang sama setiap bulan, mana lebih baik? Gap amount dia tak sama. Gap setiap hari harga dia berubah. Contoh bulan 1 hari tu RM210 segram. Hari ni dah RM247 segram. Tak sama. Beza RM30 tu. EPP10 dia fix. Kalau kita dah lock harga tu, kita bayar ikut jadual tu. Harga pas naik ke apa ke selepas tu, kita tetap bayar ikut amount dekat jadual. Gap mana ada lock. Tengok harga semasa tu lah. Faham Is max. Emas, silver. Okay, soalan Ashraf. Commission belian emas saja ke atau silver? Jadi di Republic Gold, commission anda bukan emas dengan silver. Anda boleh dapat commission melalui barang kemas dekat PG Mall. Anda boleh dapat commission melalui Aurora Italia. Anda boleh dapat commission melalui even orang beli Milo dekat PG Mall pun anda dapat commission. Ha? Gold bar dengan silver adalah salah satu produk PG Group je. Kita boleh dapat commission lain daripada Aurora Italia, daripada barang kemas dekat PG Mall. Orang yang beli Milo dekat PG Mall pun kita dapat commission. Banyak. Dia bukan sekadar jual emas dan perak je. GIT tu Brunei boleh Haji Fu Haji? Boleh. Runding dengan Harrison. Kalau Australia boleh, mesti Brunei boleh. Okay? Cakap kat dia. Kalau dekat Australia yang jauh beribu batu pun boleh hantar, takkan kat Brunei tak boleh? Boleh. Tapi charge dia mahal compare to normal Malaysian punya rate lah. Okay? Baik. Fatin Fitri Khan. Lock. Okay, so saya nak ready untuk lucky draw. Semua dah scan QR code ni. Kalau semua dah, komen dah. Saya nak tutup. Saya nak makan ni. Lapar lah. Siapa dah scan, komen dah. Saya tak nak lepas ni. Alah, tak sempat lah nak scan Cik Abizul ni. Kan? So, siapa dah scan QR code ni, dah register untuk lucky draw. Okay. Kita nak pergi ke lucky draw. So, kita akan buat lucky draw. Lucky draw ni kita buat